DJ mendapat panggilan telefon daripada seorang wanita, dan aku akan berceritakan tentang panggilan daripada seorang wanita yang aku dapat rakaman dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada video kali ini. Sihat kau no? Sihat, alhamdulillah. Aku pun sihat. Masih lagi diberi peluang untuk bernafas, masih lagi diberi peluang untuk bertaubat. Sama juga dengan hampa pun masih lagi bernafas, masih lagi diberi peluang untuk bertaubat. Okey, aku tak mau cerita mukadimah panjang-panjang untuk video kali ini, sebab untuk video kali ini kita nak bercerita tentang 5 kisah dalam satu video, dalam satu cerita. Cerita yang pernah menggemparkan satu Malaysia satu ketika dulu. Aku tak pasti sama ada hampa tahu ataupun tak tahu benda ni, dan aku percaya ramai di kalangan kita yang dah tahu tentang cerita ni. Cuma aku nak bercerita untuk kita ingatkan kembali apa yang pernah terjadi, kisah silam Malaysia satu ketika dahulu. Okey, kalau ditanya tentang lebuh raya ataupun highway, macam orang utara panggil highway, dia tak panggil lebuh raya, dia panggil highway. Kalau highway yang menyeramkan, semua orang akan sebut Karak lah. Sebab apa? Sebab Karak ni di awal pembinaannya sampailah ke hari ini, dia mempunyai 1001 cerita yang menyeramkan. Dan hari ni kita tak mau nak sembang pasal 1001 cerita. Mungkin cerita, kalau sembang 1001 cerita ni dia berapa hari berapa malam nak habis kan. Cuma kita nak sembang pasal 5 cerita yang popular berkaitan dengan Karak. Okey, sebelum aku nak bercerita tentang Karak ni, okey, aku nak terangkan sedikit tentang latar belakang lebuh raya Karak lah. Okey, lebuh raya Karak ni dibina pada tahun 1970-an dan dibuka pada tahun 1977, yang mempunyai panjang sepanjang 60 km, yang memiliki 2 jalan, iaitu Karak Lama dan Karak Baru. Okey, Karak Lama ni yang menjadi banyak cerita yang tersimpan di dalam dia. Okey, macam mana? Kita cerita, kita tahu ya? Okey, kita teruskan kepada cerita yang pertama. Okey, cerita yang pertama mengisahkan seorang pemuda yang menggunakan highway Karak Lama lebih kurang dalam pukul 7.30 malam, melalui jalan tu dalam keadaan letih dan mengantuk, dan cuba untuk bertahan, cuba juga untuk memandu, tapi tak mampu lah. Dia terpaksa berhenti untuk keselamatan, demi keselamatan. Dia pun berhenti, duduk berehat saat. Dia pun baring, pejam mata, lelahkan mata. Tiba-tiba, dia kalau cerita seram mesti kena ada tiba-tiba. So kena ada tiba-tiba. So hampa akan dengar 5 kali tiba-tiba. Tiba-tiba tingkap cermin kereta dia diketuk. Okey, diketuk. Dia pun buka mata. Dia tengok, pada awalnya dia tengok budak ni cuma seorang seperti budak biasa. Cuma bezanya dia tidak berkedip matanya, macam yang digambarkan dalam filem Karak sebelum ni yang kita pernah tengok seorang budak yang mata dia dipenuhi dengan kaca, kan, mata dia buta. Tapi dalam versi yang betulnya, budak tu tak buta, cuma mata dia tak berkedip. Budak mata tu terbeliak mata dia, dan dia bertanya, nampak mak saya? Sama macam dalam filem, masih sama. Dia bertanyakan pasal mak dia. Jadi orang ni pun, tu macam aku pun terpacak belum, boy. Okey, pacak belum. So pemuda tu pun dia jadi pelik lah. Awalnya dia tak pelik, tapi bila ditanya mak dia tu, tiba-tiba terlintas dalam kepala otak dia, mata macam mana pula ada seorang budak di tengah-tengah highway ni kan. Highway Karak Lama ni bukannya highway Juru. Highway Juru tak apa ramai orang. Ni highway Karak tak ramai orang, sikit lah. Tiba-tiba ada seorang budak main tanya, pelik lah.
Jadi dia pun tak cakap banyak, dia belah kereta dia. Dia belah laju. Memang laju lah dia bawa. Tanpa dia sedari, ada polis yang follow dia. Polis follow dia, polis bagi siren, ke tepi. So dia tengok polis, so dia mungkin dia rasa reda sikit, dia pun berhenti. Polis tu tahan dia tanpa memakai tali pinggang keledar dan bawa lebih hak laju lah, agaknya lah kan. So polis tu tahan dia. Polis tanya, apa pasal yang bawa laju sangat? Polis tu orang utara. Polis tu cakap utara lah. Tak tahu lah, tapi polis tu tanya macam tu lah. So dia cakap pasal budak ni apa semua. Lepas tu polis tu pun bercerita kat dia, yang mengatakan memang baru terjadi kemalangan yang melibatkan seorang budak dan ibunya. Dan ibunya tu tercampak keluar. Dan budak ni mata dia buta disebab sepihan kacau tu. Sepihan kacau kereta pecah. Budak tu buta dan dua-dua meninggal dunia. Okey, sebab tu ada jadi tu. Tu aku bagi peringatan hangpa, pakai tali pinggang geledah, jangan tak pakai tali pinggang geledah. Okey, kita terus ke cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua ni, yang ni mak-mak rempit mesti tahu. Dia mengisahkan tentang Volkswagen kuning. Semua orang tahu Volkswagen kuning. Filem pun ada, dah dibuat filem. Aku tak mau bercerita tentang macam mana asal usulnya Volkswagen ni, sebab aku tak mau tahu, sebab dia ada cerita banyak versi. Dia mengisahkan bini ni curang, bawa pelari Volkswagen, apa semua aku tak mau cerita. Aku nak cerita yang pernah terjadi, yang pernah diceritakan kat aku sendiri. Member aku pernah ceritakan kat aku sendiri, macam mana keadaannya. Dia bawa kereta, tiba-tiba sebiji Volkswagen memotong dia dengan laju, dan duduk di hadapan kereta. Bila sampai di hadapan tu, dia akan slow bawa mungkin dalam 20 saja. Aku tak tahulah slow macam mana. Member aku cakap dia slow saja. Aku tak tahu dia slow macam mana, tapi memang slow lah. Yang membuatkan kita ni apa? Kereta ni kan, kita nak potong. So bila kita potong saja, dia akan himpit kita lah. Dia akan halang kita untuk memotong. Bila dah ni, kalau kata kita tak panas, kita panas dalam ni, kita mula nak naik temper lah. Naik temper, kita akan cuba sedaya upaya untuk memecut dengan lebih laju lah. So bila pecut lebih laju, kita akan dapat buku dan awal. Yang itulah cerita dah. Ni kadang-kadang pun benda ni pun dia saja nak bagi peringatan lah. Jangan bawa kita laju-laju kan. Aku tak bawa kita laju-laju. Aku tak tahu. Okay, aku tak bawa kita laju, aku bawa kita pelan lah. Okay, so berhati-hati di jalan raya. Okey, sebelum aku nak bercerita tentang Karak ni, aku cuba research tentang Karak ni, dan aku cuba search apa cerita-cerita yang berlaku di Karak. Dan cerita ni berlaku kepada seorang pemuda. Pemuda ni menggunakan jalan Karak lama ni pada pukul 7.30 malam. 7.30 dia, sebab lebur raya Karak ni orang takut lalu malam-malam. Tu antara siang nak ke malam tu dia pun berani lagi try Mungkin dia pun penduduk di situ lah. So dia pun tak berapa takut sangat lah untuk lalu ke jalan tu. Memang laluan harian lah. So dia pun lalu di kawasan tu, menaiki motosikal. Setibanya di pertengahan jalan, dia nampak satu brother ni tengah bawa motor tau. Sambil bawa motor, dia ada galah bag lah sambil bawa motor tu. So pada awalnya dia tengok pemuda tu daripada jauh, biasalah kan, orang nak kita bawa motor, tengok ada orang bawa motor kat depan tu biasa. Secara tiba-tiba dia pun bernyanyi time tu, sambil dia bawa motor bernyanyi. Macam aku pun bawa motor kerana aku bernyanyi kan, nak hilangkan boring, aku mengantuk lah. So dia menyanyikan lagu Cinta Kain Putih. Waktu tu memang top kan, lagu kumpulan Putra, Cinta Kain Putih.
So mungkin kita akan buat review tentang lagu tu pula lepas ni. Okey, tiba-tiba lagi. Okey, tiba-tiba di hujung mata dia terlihat satu kelibat berwarna putih di sebelah kiri dia. Okey, dia pun tengok, dia cuba kali, tak ada. Benda tu tak ada, cuma hayalan dia saja. Mungkin hayalan dia kot. Okey, apabila dia kali pandangan dia ke hadapan untuk melihat brother tadi tersebut, okey, apa yang dia dapati, benda putih tu sudah bertenggek di belakang brother tadi tu. Ya, tapi benda tu tak mengadap dia. Dia cuma mengiring kalih ke belah kanan, duduk bersimpuh, naik motor duduk bersimpuh sebelah kanan. Maksudnya dia tak nampak wajah makhluk tu lah. Dan di mana datangnya keberanian brother tu, tak tahu. Brother tu cuba memintas brother yang duduk depan tu. Apa yang dia dapati, susuk tubuh yang memakai baju putih, berselendang putih, dengan rambutnya yang menutupi matanya, hanya kelihatan hidung dan mulut sahaja, dan bersenyum sinis seperti mengerti apa yang brother tu rasa. Okey, itu cerita dia. Dan cerita ni tak popular sangat, tapi apa yang aku research, apa yang aku tengok, ini adalah salah satu yang amat seram lah bagi aku. Sebab brother tu nampak dengan jelas wajah makhluk tu lah. Okey, apa dia aku tak tahu lah, hampa sendiri tahu lah. Okey. Okey, cerita yang keempat berlaku pada tahun 1990. Berlaku di stesen radio. Bila disebut pada stesen radio ni, maksudnya satu Malaysia dengar tau radio ni kan. Satu Malaysia, menggemparkan satu Malaysia sekarang ni. Dia ada dua versi tau. Ada satu versi DJ mendapat panggilan telefon daripada seorang lelaki, dan versi yang kedua DJ mendapat panggilan telefon daripada seorang wanita. Dan aku akan berceritakan tentang panggilan daripada seorang wanita yang aku dapat rakaman dia. Cuma rakaman tu dikatakan dilakonkan semula. Boleh tahan ke ni? Dilakonkan semula sebab rakaman asal dia hanya kosong, hanya dengar bunyi cengkerik saja kan. Dan jom kita dengar rakaman tersebut. Okay, mungkin malam ini ingin berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat, kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan selepas itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke kau. Ibu juga tercampak ke kau. Okey, cerita yang terakhir. Cerita ni paling legend lah, paling popular lah. Ya, sampai intro filem Karak pun ditunjuk cerita ni ya. Di mana sepasang suami isteri dan membawa seorang anak kecil melalui jalan Karak lama. Tiba-tiba kereta mereka rosak dan si suami terpaksa meninggalkan si isteri dan memesan kepada isteri tersebut untuk kunci pintu dan jangan keluar walau apa pun berlaku. Dan si suami itu pun pergi berjalan mencari bantuan berjam-jam lama dah. Setibanya waktu dan ketika, terdengar satu dentuman kuat di atas bumbung kereta. Dan si isteri ni terlalu panik dan ketakutan, tak mampu nak buat apa, hanya berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan. Dalam keadaan ketakutan,
datang kereta peronda polis berhampiran kereta beliau dan meminta perempuan tersebut keluar daripada kereta tanpa menoleh ke belakang. Dengan rasa sifat ingin tahu seorang kita manusia ni, bila kita kata jangan tengok tu, yang nak tengok sangat kan, tu lah. Bila tengok saja di belakang, apa yang didapati hanyalah kepala suami dia tanpa badan. Dan dikatakan badan lelaki tersebut sampai sekarang masih lagi tak ditemui. Tapi cerita ni aku tak dapat pastian, tak dapat dipastikan lah. Okey, cuma cerita daripada mulut ke mulut sajalah. Hanya Allah saja yang tahu apa yang berlaku kepada suami dia. Okey, itu saja cerita aku pada kali ini. Terima kasih aku ucapkan kerana masih sudi menonton video aku. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk next video. Apapun, tolong subscribe dan share video ni kalau sudi. Kita jumpa lagi. Watch out.